Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita malam ini dalam kitab Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim, dalam bab yang ke-25, zikir selepas salat. Lepas kita salat, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita mula dengan zikir. Mula dengan apa? Dengan zikir. Bukan mula pergi cari kawan dulu. Yang jadi bahaya hari ni. Bila kita lepas salat, tengok kiri kanan, cari kawan, ataupun cari tiang, cari tempat menyandar. Ini salah. Yang betulnya, lepas salat tu zikir dulu, sebagaimana yang ada di hadapan kita ni, yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersebut sebahagiannya dalam kitab kita ni. Dan banyak lagi yang tak sebut, kita akan bagi tahu nanti insya-Allah taala, sebagaimana telah kita sebut dalam kitab-kitab, dalam buku yang kita telah tulis, iaitu zikir pagi petang dan zikir selepas salat. Bacaan yang ke-66. Bila kita selesai daripada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita kena mula dengan Astaghfirullah. Ikut. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Cuba kata sekali. Tak payah tengok kitab. Ingat dah tu. Ingat dah. Jadi ini di antara bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, aku mohon keampunanmu ya Allah. Nabi kita, cuba kita perhatikan, ada beberapa tempat Nabi kita mula dengan istighfar. Mesti ada hikmah di sana, ada sebab dia. Bukan macam-macam kalau kita ni kak, setengah orang tu bila dia sudah salam, baca apa? Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan itu molek, tapi bacaan yang warid di sini kan apa? Apa sebabnya Nabi kita bila sudah bagi salam, dia mula dengan Astaghfirullah 3 kali? Sebab apa? Sebabnya waktu dalam salat tadi, berlaku ke tak berlaku, perasaan kita yang tidak khusyuk dalam salat. Mungkin waktu kita salat tadi tak khusyuk, ada banyak bergerak, contohlah pergi ke sana sini. Biasa dalam sembahyang ni dia jalan, kata pindah pergi dah. Kalau barang-barang hilang dalam sembahyang mudah jumpa. Dia teringat molek, duduk sini rupanya. Maya pun cepat nak sudah, pasal nak pergi cek betul ke tidak ada situ. Jadi dengan sebab kita ni dalam salat kita ada kekurangan, maka munasabahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Nabi salat dia sempurna. Jangan kata Nabi pun istighfar juga. Lah. Nabi istighfar di sini nak ajar kepada kita sebagai umat dia, mu ni hei umat aku, dalam salat kamu ni banyak kepincangan, banyak benda-benda yang tercalar, tergores, yang tak sempurna. Maka munasabah dan lepas kita bagi salam, kita minta ampun, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana aku mohon keampunan ya Allah. Kenapa? Karena salat ni fardu ke sunat? Salat yang kita sembahyang, salat 5 waktu ni fardu. Rukun Islam yang terbesar selepas daripada 25 syahadat, salat. Tiba-tiba kita tunaikan salat kita dengan cara yang tidak sempurna. Usaha habis dah buat, tapi nak macam mana? Hati yang tidak bersih, hati yang disaluti oleh karat, maka kejernihan hati itu tidak ada, menyebabkan dalam salat kita pun kita tidak terasa yang kita ni berhadapan dengan Al-Jabbar, berhadapan dengan Allah yang maha tinggi. Jadi bila kita Assalamualaikum,
kita minta ampun selalu. Ya Allah, minta maaf. Minta ampun ya Allah. Salat saya tadi banyak yang kekurangan. Banyak yang tidak sempurna. Jadi munasabahlah. Kita mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itulah kita sangat-sangat menggalakkan masyarakat kita hari ini supaya beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada hikmah yang kita tidak tahu. Mungkin kita tak tahu apa sebabnya istighfar dulu selepas daripada salam. Tahu belum pada ni? Kalau ingat mungkin terlupa. Tapi inilah di antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Kemudian Nabi kita baca lagi, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah sejahtera daripada segala keaiban. Hak aibnya, hak kurangnya, hak cacat celanya, siapa dia? Kita. Hatta dalam salat kita pun masih kurang lagi ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila kita salat berhadap dengan Allah Azza wa Jalla, bukan kita berhadap dengan Tuhan bila kita salat. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadap muka aku ni ke arah Allah yang mencipta langit dengan bumi. Tiba-tiba tengah duk berhadap muka dengan Tuhan apa? Hati kita palinglah ke lain. Hati kita pergi ke lain, tidak betul-betul tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah dia kata, Allahumma antas salam, yang sejahteranya daripada segala keaiban hanyalah engkau ya Allah. Hamba-Mu ni banyak kekurangan. Wa minkas salam, daripada engkaulah datangnya kesejahteraan. Jadi kami minta daripada engkaulah ya Allah, segala kebaikan itu mari daripada-Mu. Wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram, bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaannya. Jadi inilah dia panggil. Yang pertama sekali yang kita kena ingat, bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada salam. Apa yang Nabi kita ajar? Allahumma antas salam. Jadi hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Thauban Al-Hashimi. Thauban ni seorang sahabat yang besar kedudukannya. Karena apa? Apa sebabnya dia kata di sini? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Tabarakta ya dzal ikram, engkaulah yang maha tinggi yang tidak ada kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam sudut fiqh, fiqhul hadis, atau dipanggil fiqh memahami doa ini, setelah kita tahu, setelah kita ingat kita ni dalam kekurangan, assalam siapa dia? Dia sejahtera daripada kekurangan ni siapa? Allah. Ini meletakkan kepada kita duduk di antara dalam keadaan kita rasa takut. Duduk dalam keadaan kita rasa bimbang. Kenapa? Takut salat kita yang tidak sempurna ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak rasa takut kita? Kita tak terasa takut kalaulah kita ni tidak ada apa-apa rasa kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi orang-orang yang saleh, orang yang tahu dia ni dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia rasa takut, rasa cemas. Karena itulah apabila kita rasa takut pada Allah, kita rasa gerun, kita rasa bimbang amalan kita ini tidak diterima, kekurangan yang ada ini, maka karena itulah kita mulakan dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu di antara bacaan kita yang pertama. Kemudian diikuti dengan bacaan yang kedua. Maknanya, kalau kita ikut di sini, setiap kali lepas salat fardu, mesti mula dengan bacaan ini dulu. Kalau nak pergi bacaan lain pun, mesti dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum beritahu, dia kata bagaimana kita tahu selesai tak selesai salat di masjid Nabi? Apabila kita dengar orang itu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana dia tahu dah? Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas membaca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada pembacaan-bacaan lain yang ada tambahan-tambahan lain itu riwayat lain. Jadi kita lebih baik kita berpegang dengan yang sahih, yang mari waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi kita buat benda ni dengan hikmah ijma' yang telah kita sebutkan tadi. Apa sebabnya dimula dengan istighfar?
Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada keluar tandas, dia baca apa? Baca kuat sikit. Ghufranak. Sebab apa ghufranak? Cerita dah kan dulu. Apa sebab Nabi kata ghufranak? Sebabnya Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyan. Nabi kita ni sifat dia akan menyebut nama Allah Taala setiap masa. Tidur ke, berjalan ke, apa saja ke, dia akan menyebut nama Allah. Dia akan berzikir kepada Allah Taala. Bila masuk dalam tandas, tak boleh nak zikir. Masuk dalam tandas nak boleh zikir. Bukan tempat zikir tandas ni. Nak masuk pun kena minta berlindung dengan penduduk dalam tandas tu. Maka bila dia keluar, ghufranak, keampunan kau ya Allah, kerana waktu saya duduk dalam tandas ni 3 minit, 5 minit tadi terputus, tak boleh nak zikir kepada Allah pada waktu itu. Jadi bila kita lepas salat pun, salat ini satu ibadat yang sangat besar. Mungkin ada berlaku kekurangan, ada berlaku kepincangan dalam salat kita, maka sangat munasabahlah kita mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi semua muslimin dan muslimat kena hafal doa ni, jangan terlupa. Cuba kita kata sekali lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat tak ingat? Ingat. Jangan lupa. Kita jangan kira kita email. Email baca apa depan tu, itu bacaan dia. Bacaan kita sebagai orang yang baru lepas salat fardu, inilah bacaan kita yang pertama. Kita jangan terlalu terikat dengan baca imam. Imam tu ada cara dia baca sendiri. Mungkin dia ngapa daripada muda lagak tu, dia nak tukar, bukan senang. Nak tukar satu benda ni bukan senang. Ada seorang penyair, dia buat satu syair. Dia kata, aku ni sangat terikat dengan apa yang aku biasa. Sehinggalah kalau aku ni biasa, dia kata kepala aku ni ada ubat. Kalau balik semula jadi muda apa, aku teringat balik kau ubat aku tu. Sedap juga ahli syair ni. Maknanya kalau dia jadi muda semula apa, dia saya juga kau ubat dia tu. Pasal dia besok rambut dia ni ubat lama. Sama kita bila kita biasa dah baca benda bacaan lain, lepas salat walaupun kita kemuka, inilah bacaannya, inilah hikmatnya, mungkin kita payah untuk berubah. Kerana apa? Kerana dah jadi kebiasaan kita. Tak apa, kita ubah. Kerana apa? Kerana inilah bacaan yang diajar oleh Nabi dengan hikmat-hikmat yang besar yang telah kita sebutkan tadi. InsyaAllah ta'ala lebih baik daripada kita terikat dengan bacaan-bacaan yang tidak tahu di mana asal usulnya. Bacaan yang kedua yang lepas salat juga kita kena baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ingat yang boleh baca ni. Kan sekali lagi ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Maknanya tak ada orang lain yang berhak disembah. Tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan pujian, dan dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat menegah sesuatu yang telah Engkau berikan, dan tiada yang mampu memberi sesuatu yang telah Engkau tegahkan.
Dan tiadalah bermanfaat orang yang mempunyai kelebihan, sama ada harta, keturunan, kekuasaan, dengan kelebihannya itu daripada kekuasaan engkau. Tengok, Nabi SAW selepas daripada salat ajar supaya kita jangan gopoh. Gopoh tak gopoh? Kadang-kadang kita ni lepas salat tak sempat nak berzikir. Nak gimana? Nak buka kedai takut orang lari tak beli. Nak pergi menyaku, nak pergi alih lembu, takut tak cukup makan lembu kita. Nak gimana? Tu yang kesibukan kita dunia hari ni, sibuknya cara nak pergi kerja, cari makan, nak zikir tak dapat. Maka Nabi SAW ajar zikir ni jadi break kepada kita. Tengok di antara zikir disebut di sini apa dia? Allahumma la mani'a lima a'tait. Berarti betul-betul makna dia. Cuba tengok makna dia. Bila kita tahu makna bacaan ni, kita akan terasa kekuatan kita. Kita akan terasa betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang dapat menegah sesuatu yang telah engkau berikan. Kalau Tuhan tulis dalam rezeki kita, hari ni sebanyak ni, kita berzikir dulu. Lepas pada zikir baru kita pergi. Rezeki itu tak akan lari, tak akan dapat ke orang lain. Dia tulis dah untuk kita. Jangan bimbang. Wala mu'tiya lima manat. Tiada yang mampu memberi sesuatu yang kau tegah. Kalau benda hak Tuhan tak bagi, tak usah cakap. Usahalah kita naik tangga menteri. Habis wakil rakyat ambil saing surat sokongan, tak dapat. Dapat tak dapat? Tak dapat. Tapi kalau dia hak Tuhan tulis kita, orang sekak mari, gapo dia mari halangi pun, Tuhan kata rezekimu berarti tu. Ikut dia nak atas macam mana? Sama ada atas mari golek mari jatuh depan tangga kita, atau dia lagu mana cara pun, inilah akidah kita. Nabi SAW seolah-olah mengajar kita. Hei umat, mu baru lepas salat, zikir dulu. Zikir dulu, jangan gaduh nak pergi. Kenapa? Semua rezeki hak Tuhan tulis kamu, dia tak akan lari. Semua rezeki hak Tuhan tak bagi kamu, usahalah setakat mana pun. Pergilah derah tangan lari pun. Wala apa ni? La mu'tiya lima mana'. Tak ada siapa yang boleh beri rezeki apa yang Allah Taala tak bagi pada kita. Betul tak betul? So, tengok berapa banyak orang usaha, tak tahu semaya di mana. Sesak kaya dia. Kaya. Sesak. Maknanya ini adalah satu motivasi yang besar. Lepas kita semaya. Kerana itulah memahami bacaan ni penting. Kita faham baca apa yang kita baca ni penting, kerana kalau kita tak faham, kita ni jadi macam burung. Burung apa boleh kecek ni? Macam burung tiung. Burung apa yang boleh cakap? Orang Kelantan panggil burung malakoba. Apa benda bahasa Malaysia burung malakoba ni? Kalau dia cokok atas belakang kebal tu lah. Maknanya kita kata tak tahu makna apa. Ini sebablah di antara sebab kenapa tidak ada kesan dalam bacaan kita. Kenapa orang dulu boleh bila dia baca dia khusyuk? Bila dia baca dia sayang nak tinggal baca wirid dia, kenapa? Karena dia memahami apa yang dia kata. Tapi kalau kita baca benda kita tak faham, sedap kata sedap, tak tahu apa. Ini dua bacaan yang telah dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Jadi dicerita dalam kitab sejarah, dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia jadi gubernur, amir satu wilayah, nama dia wilayah Kufah. Tanda cerita Muawiyah ni. Muawiyah ni dia jadi gubernur tahu. Jadi ketua lah, kalau kita sekiranya jadi menteri besar lah. Menteri besar di satu daerah nama dia Kufah di Iraq. Muawiyah ni dalam pemerintahan dia hantar seorang sahabat ni, rawi hadis la ilaha illallah wa la syarikalah ini, nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah ni radhiyallahu ta'ala anhu jadi gubernur di Kufah di bawah pemerintahan Khalifah Muawiyah. Muawiyah kata apa ke dia? Muawiyah tulis surat, hei Al-Mughirah, mu ni seorang sahabat besar,
yang telah mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta kamu tulis apakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat. Bacaan Nabi kita lepas salat, Nabi baca apa? Fakataba lahul Mughirah pun tulis pada Muawiyah, inilah di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasharahu Muawiyah bainan nas. Muawiyah pun ambil kertas tadi, disebarkan di kalangan manusia. Inilah bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil galakkan supaya orang beramal dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni di antara usaha kita buat kertas kecil-kecil. Tulis di situ bacaan wirid Nabi selepas salat. Buku dengan nusrah yang kita buat ni, dan kita kempen lagi. Mana-mana ahli muslimin dan muslimat yang bersedia, yang ada duit nak cetak kertas ni untuk dibagi secara percuma, mari sini. Kita bersedia cetak. Kertas ni alhamdulillah kita bawa sampai ke Mekah. Dalam kerja haji pun ni kita ajar jemaah kita baca ni. Baca. Ramai jemaah alhamdulillah duk baca zikir-zikir ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mengikut pandangan ahli ulama, dia kata istihbab qaulu hadza zikir aqibas salatil mafruḍah. Sunat kita baca zikir ni selepas maya selalu. Jangan tunggu sehingga lepas maya sunat. Ada sebahagian mazhab, kita kena ingat, ada sebahagian mazhab zikir lepas maya ni dia baca lepas maya sunat. Tetapi yang kuatnya, yang masyhurnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia baca zikir ni selalu selepas maya fardu. Kerana Nabi kita maya sunat di mana? Di umur dia. Jadi jangan kita tak pelik lah. Kalau ada setengah, kita tengok ada kawan-kawan kita lepas maya fardu dia maya sunat dulu, lepas tu baru dia zikir, itu mazhab dia. Mazhab Abu Hanifah contohnya. Bacaan yang ketiga, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Ulang balik, kena ingat ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ingat tak? Maksud dianya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian, dan dia berkuasa di atas setiap sesuatu.
Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya segala nikmat, baginya segala kelebihan, dan baginya pujian yang elok. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepadanya, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi kita kena ingat, kita kena ikhlas ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir sentiasa dia benci kepada kita. Jadi dalam bacaan kita yang ketiga ini, di antara bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, kita kena ingat semuanya di sini tentang pengakuan kita, lahun ni'matu, nikmat yang zahir dan yang batin. Walahul fadlu, bagi Allah Ta'ala segala kelebihan. Walahus sana'ul hasan, segala pujian yang elok itu hanyalah bagi Allah Azza wa Jalla. Bacaan yang seterusnya, Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Jadi di sini ada beberapa bacaan. Ada kata Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian yang ke-100-nya apa kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaan yang besar. Tengok makna dia. Subhanallah makna apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Maknanya dia nak kita baca Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sekarang ni kita baca tu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kita bila sendiri ke kita ikut orang? Ini jadi kesalahan kita. Kalau kita baca ikut orang, maksudnya kalau imam baca Subhanallah, 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 imam Subhanallah tu nak boleh nak boleh kita mula tu mungkin dia ada 3 kali pergi dah. Maknanya kalau imam cukup 33 kali, makmum baru berapa kali? Baru 30. Cukup tak cukup bilangan? Tak cukup. Jadi kita kena ingat bilangan yang Nabi kita sebut ni. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kena bilas sendiri. Kena siapa bilas? Kita ni bilas sendiri. Dengan sama ada dengan guna tangan kita. Ada setengah orang kalau guna tangan celaru dia kata. Kena guna tasbih. Guna tasbih. Naknya bilangnya itu biar cukup. Subhanallah, Subhanallah, biar cukup. Kalau imam kita duduk Subhanallah baru 29 kali, tu imam tu kata tajuk dah. Alhamdulillah, jangan ikut dia. Kita kena ikut bilangnya kita. Kalau kita dah cukup 33 kali, baru kita pindah pada apa? Alhamdulillah. Berapa kali Alhamdulillah? 33 kali. Kemudian Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Jadi naknya setiap kita orang salat ni mesti berdikari. Bacaan dia ni tak ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar bacaan bila dia bagi bilangan abas ataupun sia-sia. Ada macam tu? Nabi suka-suka ya ni nak suruh kita bilang 33 kali. Boleh kita cakap macam tu? Tak boleh. Bila tak boleh macam ni, mestilah di sana ada hikmah. Apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita bilang Subhanallah
33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian yang ke-100-nya apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat. Cuba kata. Jadi kena ingat, bacaan jangan ikut orang. Jangan pegang kepada bacaan yang dibaca oleh orang lain. Mana setiap kita tu kena baca, kena bilas sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ke-100-nya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya kekuasaan dan pujian, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tengok nombor 82 di nota kaki. Jumpa nota kaki. Bawah tu orang panggil nota kaki. Pasal dia duduk bawah, kaki duduk bawah, duduk atas kaki. Apa dibaca itu? Sesiapa yang membacanya. Tengok baik. Sesiapa yang membacanya selepas salat, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maknanya sebanyak buih di lautan dosa kecil. Dosa apa sini? Dosa kecil. Dosa besar perlu kepada taubat. Dosa besar perlu kepada taubat. Maknanya sebanyak buih di lautan. Buih di laut ni sikit ke banyak? Sikit. Siapa dia bani gibilah buih di laut? Tak sebilah buih lah payah. Gibilah pasir je. Ambil pasir selalu gibilah. Berapa tahun nak boleh siap agak-agak. Nak cerita di sini maknanya hadis ini al-mubalaghah. Mana Nabi bagi tahu galakkan yang besar. Mu baca sikit ya, berapa minit agak-agak boleh baca. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allah Akbar ni 33 kali ni 5 minit siap. Cuba tengok jel pak ni. Pas solat ni tengok jel berapa minit ya. Kelebihannya berapa besar? Nabi kata walaupun sebanyak buih di lautan, dosa kecil nak membuat ni, Allah Ta'ala ampun dengan sebab kita baca zikir. Besar ke kecil kelebihan dia? Kecil. Kita rasa kecil. Kelebihan ni kecil. Kau besar. Kalau besar, semua baca. Hari ni berapa ramai baca? Cuba perhati. Berapa banyak di masjid atas dunia hari ni yang tak baca zikir ni lepas sembahyang? Berapa banyak? Amat banyak. Bahkan kalau imam tu kelang kabut lah, nak cepat nak pergi ke mana-mana, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullah, Astaghfirullah, doa lalu. Angkat tangan doa. Mana perginya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Mana pergi? Tak mana? Mana pergi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jalal ikram? Lupa habis. Pasal itulah setiap orang yang kita berusaha sangat-sangat hari ini nak minta supaya kita berdikari. Sama ada imam baca ke tak baca, kita baca sendiri untuk diri kita. Tak payah terikat dengan orang. Kerana ibadat kita ni ibadat khusus untuk kita. Nabi SAW tak ada zikir kuat-kuat lepas maya. Suruh sahabat-sahabat baca semua tak ada. Dia ajar zikir macam ni. Kemudian masing-masing buat. Orang yang nak cepat dia baca cepat. Orang yang rasa tak nak apa ni, tak kelang kabut, tak nak cepat, dia baca slow-slow pelan-pelan, tak ada masalah. Ataupun kalau nak cepat juga, kita bangun baca sambil kita berjalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi boleh kita buat. Yang kerugiannya hari ini, kelebihan yang amat besar ini, sangat kerugian kerana berapa ramai orang yang tidak baca zikir. Ramai tak ramai? Bila ramai tak baca, seolah-olah zikir ni tidak mempunyai nilai yang tinggi di sisi orang yang tidak memahami, yang tidak mengetahui tawaran istimewa yang telah diberi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaran istimewa. Nabi kata siapa yang membaca, man qala zalik, siapa dia baca doa ni, dubura kulli salat, selepas dia sembahyang, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Hadis ini tanda di bawah itu hadis riwayat Imam Muslim. Besar ke tak besar? Kalau rasa besar, buat. Kalau rasa kelebihan ini kecil, jangan buat. Itu sajalah. Tolong kempen. Kita nak hari ni kempen. Sama ada kita ni orang tua, orang muda, orang mana, pelajar-pelajar kita ni balik rumah, bawa buku ni, kitab kita ni. Ataupun ambil kertas yang dah kita buat tu, kertas keping tu, zikir lepas salat tu, ambil bawa balik. Ayah, mak, saya dah belajar dah. Nak bagi hadiah ke mak ayah balik kampung ni. Apa hadiah dia? Nak ajar zikir yang dibaca oleh Nabi selepas salat. Boleh? Kita tak boleh. Tak apa tak bolehnya. Kita kempen. Awal tua-tua pula balik ajar anak-anak, cucu. Ni baca Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat yang sangat tinggi kedudukannya, iaitulah Sayyidina Abu Hurairah. Tulis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syekh As-Sahabi Al-Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nak dengar cerita? Kau tak nak? Nak dengar? Dengar tak? Baik. Tanda baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada suatu hari ramai fuqara ni maksudnya orang fakir, orang miskin, minal muhajirin, di kalangan orang muhajirin. Orang muhajirin ni miskin dia. Sebab apa dia miskin? Sebab harta dia nyerapah dia kafir di Mekah. Kafir Quraisy rapah habis harta. Mu nak pergi mu hijrah, tak boleh. Apa sebab tak boleh pergi? Kalau nak pergi juga tinggal harta semua. Sahabat Suhaib Ar-Rumi umpamanya, bila dia kena sekap tak boleh pergi. Kafir kata mu nak pergi boleh, tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Tinggal semua harta mu Mekah. Suhaib kata ambil lah harta mu nak. Yang penting lepas aku pergi hijrah. Bila dia hijrah balik ke Mekah, ke Madinah, Nabi SAW dengar Suhaib ni terpaksa korbankan harta benda dia di Mekah, bui ke kafir baru boleh bisa keluar daripada Mekah. Nabi kata rabihal bai', inilah perniagaan yang paling untung sekali, perniagaan Suhaib. Jual harta dia ke kafir, nak beli hijrah, nak hijrah pada Nabi SAW ke Madinah. Jadi bila sampai Madinah tak ada harta dia orang ni, fuqara, miskin. Bukan kerana tak ada harta, kerana dirampas harta dia oleh kafir Mekah. Jadi fuqara ni mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Dengar cerita. Kami ni orang miskin ya Rasulullah. Serah tak puas hatinya kami. Pasal ahlud dusur, orang kaya-kaya telah pergi jauh dah dengan pahala mereka. Pergi jauh dah. Hak ni bagi nafkah, bagi ambil. Berapa ekor unta dengan tanggungnya makannya segala pergi sedekah orang. Puak kita ni tak ada satu ni. Tangan kosong ada ni, nak makan apa susah. Cak nak pergi sedekah orang. Macam kita hari ni lah. Kaya ke puak kita ni? Tak kaya lah, boleh ada buah makan tak apa. Macam mana nak lagu mana ni? Sedih ni kita ni. Orang kaya-kaya di Madinah ni, ahli-ahli perniagaan ni, duk bagi derma banyak. Kita ni sedih ya Rasulullah, tak ada apa satu. Mereka telah mendapat darjat yang tinggi, nikmat yang besar. Yusalluna kama nusalli. Dia semaya seperti kita semaya juga. Dia puasa macam kita puasa. Tapi dia boleh bagi derma, kami tak boleh bagi derma. Faqala, Nabi pun sedih. Sahabat-sahabat yang fuqara ni mengadu Nabi kita sedih. Nabi kata apa? Ala wa'allimukum syai'an. Nak ke tidak para sahabat? Dengar baik-baik. Ini tawaran istimewa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaran daripada siapa? Daripada Nabi. Bukan tawaran daripada Perdana Menteri. Ada Perdana Menteri cerita lain. Nak ke tidak aku bagi tahu kepada kamu sesuatu? Kalau kamu buatkan benda ni, kamu akan mengatasi orang yang dulu daripada kamu.
Kamu akan mendahului orang-orang yang kemudian daripada kamu. Dan tidak ada seorang pun lebih baik daripada kamu, kecuali kalau dia buat juga sebagaimana yang kamu buat. Faham tak faham tawaran ni? Jelas ke tidak tawaran istimewa ni? Nak ke tidak aku bagi tawaran kepada kamu. Kalau kamu buat benda ni, kamu akan mengatasi orang dulu, mendahului orang kemudian. Tak ada orang lebih baik daripada kamu, kecuali orang itu buat seperti kamu buat. Allahu Akbar. Qalu bala ya Rasulullah. Nak lah, siapa dia tak nak? Tawaran begitu besar istimewa lagi ni, siapa yang tak nak? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna, hendaklah kamu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tukabbirun, Allahu Akbar, khalfa kulli salatin 33, lepas daripada semaya 33 kali. Jelas? Nabi kata kalau membuat benda ni, lepas maya tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali, kamu akan mengatasi orang dulu, mendahului orang kemudian. Tak ada orang lebih baik daripada kamu, kecuali orang itu buat sebagaimana yang kamu buat. Jadi ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata alim ulama kita, yadullu ala tarjih hadhil azkar ala ghairiha min al-i'mal. Nabi kata gapo? Tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu, kecuali illa man sana'a, kecuali orang yang buat seperti kamu. Ulama-ulama hadis mengatakan bahawa inilah zikir yang terbaik, bacaan yang terbaik yang kita buat bila selepas salat. Ingat. Jangan terlupa kan? Kalau orang tanya zikir yang paling baik lepas salat, apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Sudah dia dengar la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasal apa Nabi kata tak ada orang lebih baik daripada kamu, kecuali dia buat seperti kamu. Ingat dah, ingat. Jadi hari ni pandailah kita. Kau tak pandai lagi, pandailah. Nak berzikir je pandai. Jangan ada cara kau orang. Orang baca tak baca, itu kerja dia. Kerja kitanya ikut baca zikir yang terbaik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas salat. Memang kerugianlah. Satu kerugian besar bila kita tidak baca zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai-pandai sendiri, buat rakaat sendiri, baca sendiri. Tak salah. Ada setengah imam tu lepas maya cara kau awak dipanggil apa ni? Ngatik. La ilaha illallah, bergegar di masjid. Tapi hak Nabi kita ajar tadi terlupa. Tak baca. Maka kita ketinggalan suatu amalan besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakun ahadun afdala minkum. Tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu, kecuali kalau dia buat seperti kamu. Jadi ceritanya, bila Nabi cerita benda ni, sukalah puak ni. Puak mana? Puak miskin ni, suka dia beramal. Bila hadis ni didengar oleh puak kaya-kaya, orang-orang kaya, koprak dengar, dia baca juga benda ni. Puak miskin mari pula jumpa ya Rasulullah. Oh, tak boleh pitah dah lah, dia kata. Baru ni kita baca, kita mengatasi puak ni. Dia dengar kita baca, dia dengar hadis ni, dia baca juga. Dia semaya, dia berzikir, dia sedekah. Kitanya semaya, berzikir, sedekah tak ada. Lepas tu nak lagu mana Rasulullah? Nabi kata nak lagu mana? Kelebihan Allah Ta'ala bui, tak nak kata apa dah lah tu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi kena kaya jugalah kita ni, baru boleh lawan apa ni. Jadi nak kesimpulan kita ya. Jadi apa yang kita baca ini, apalah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk memperlengkapkan bilangnya di sini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini ada 6 jenis bacaan. 6 jenis bacaan ni kebanyakannya semuanya sahih, warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat untuk ilmu. Tapi untuk nak amalnya jangan duduk bicara banyak. Kekal sana dia dah. Hak pertama sana. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali,
Sudah dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama sekali yang mari daripada yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang kedua yang warid daripada hadis juga 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Jadi ada juga riwayat kata 34 kali Allahu akbar. Mana kalau kita jumpa dalam kitab-kitab tahu saya kata kitab ni salah lah, ada juga riwayat. Tetapi yang masyhurnya yang 34 kali Allahu akbar ni bacaan bila? Bacaan nak tidur. Ingat tak ingat? Ingat ke tidak? Putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama apa dia? Nama apa anak perempuan kesayangan Nabi? Nama apa? Tak ingat nama dah. Fatimah Az-Zahra. Nama apa dia? Fatimah Az-Zahra. Orang ni tak cara ke Fatimah dah. Tak cara ke bomoh nama-nama penyanyi. Berapa mari warna tak tahulah nama. Tak tahu apa ni. Fatimah ni mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai bapakku, tengok tangan anak dah ni. Keren dah ni tangan ni. Duduk tumbuk gandum, duduk uli apa ni. Nak buat makanan ni. Kisah gandum. Orang gimana dulu bukan ada mesej pun kita lah ni pecek ni. Mari. Kau boleh pecek ni pun kata no, tak apa nak masak dia lagi. Nah, jangan nasi buku semacam. Nak kata mana ke dia. Musim dia lah begitu dah. Selama dulu nak makan nasi kena tumbuk padi. Orang Arab nak makan roti kena tumbuk gandum dulu. Fatimah mari ngadu, ya Rasulullah, ya abati, tengok tangan anak dah. Keren dah. Kalau ada hamba-hamba hak baru boleh lah. Tawan-tawan tu. Minta lah sore pembantu rumah. Nak minta bibit juga sore dia. Siti Fatimah nak minta bibit dengan ayanda dia. Nabi tak jawab. Siap anak dia tak jawab. Tiba-tiba satu malam Nabi kita mari rumah Siti Fatimah. Fatimahnya tengah nak tidur dah dengan kekanda dia Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Nabi masuk dalam rumah dia, tengok dua orang anak dia ni, anak dia dengan menantu dia nak tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dua orang ni, "Hei, Ali dengan Fatimah. Dengar ni aku nak ajar kepada kamu ni. Bila mu nak tidur, ambil tempat tidur, kamu naklah baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa? 3 kali. Allahu akbar 34 kali. Khairul lakuma min khadim." Kata Nabi, lebih baik bagi kamu daripada aku beri khadam pada kamu. Baca ke tak baca, buat kita tak tahulah ni. Nak tidur ke pakai masuk dalam selimut, gori batin situ ya. Nak tidur ni ambil tempat tidur, baca dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Baru tidur. Kata Nabi, kalau membuat beramal ni hak ni, khairul lahuma min khadim, lebih baik bagi kamu berdua daripada aku beri seorang bibi, beri seorang hamba. Lebih baik. Kata di Fatimah radhiyallahu taala anha, bila dia baca zikir ni, dia rasa kuat kerja. Dan ada ulama-ulama yang mengkaji amalan Fatimah ini, yang dia panggil tasbih Siti Fatimah. Istilah dia ya, tasbih Nabi ajar. Siapa dia beramal dengan zikir ni, insya-Allah taala orang ni tak mengadu. Sakit tangan ke, sakit lengan ke, duduk dapur tak ada mengadu. Ni tak tahu muslimat kita duduk mengadu sakit lengah betis, lengah lengan ni. Tak baca hal ni lah ni. Dia sibuk mencari kacik Fatimah ya dia ni. Lah kacik Fatimah. Waktu kita bawa jemaah kita pergi ke Bukit Uhud, biasanya jemaah kita ni bila pergi ke Uhud, di Madinah ni Bukit Uhud, tempat pergi Uhud, tu obah tu kerja dia hungar nak pergi cari beli kacik Fatimah. Lah kata orang Melayu ni kat Songati lah. Tukak duduk di Malaysia, tukak Ali Malaysia. Fatimah duduk mana? Dia bagi Uhud, dia pergi kabur renung, tukak dengan Fatimah duduk Uhud. Tu yang kerja orang Melayu ni, ada lemah Songati. Tu ya jemaah kita jangan cari Fatimah sini weh. Kita mari tengok para syuhada yang telah bergelimpangan syahid depan kita ni. Jadi itu di antara baca ya. Yang Nabi kita ajar. Ada juga riwayat yang mengatakan dia baca terus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali. Capuh lalu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Berapa dah tu? 3.
Yang keempat, ada juga riwayat sekali-sekala Nabi kita baca 10 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar berapa kali? 10 kali. Riwayat ni. Yang kelima, subhanallah 11 kali. Alhamdulillah 11 kali. Allahu Akbar 11 kali. Riwayat yang keenam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 25 kali. Jadi ada riwayat-riwayat yang banyak. Maknanya al-afdal an yaqula hadza taratan wa hadza taratan. Kata ulama, kalau kita nak cepat sangat, suasana jam, macam-macam lah. Lepas maya ni boleh jadi berasa tak sedap perut ke, nak pergi ke tandas, baca 10 kali subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 10, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, enggak masuk tandas. Dan maknanya yang pentingnya jangan tak baca. Hak salahnya apa? Hak salahnya apa? Tak baca tu salah. Jadi ada riwayat. Berapa riwayat di sini? 9 riwayat. Riwayat yang asalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sudah dia dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ataupun subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ataupun sambung terus lalu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang keempat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Mengapa ni 10 kali belakang pula ni. Dia kata ada juga riwayat 10 kali. Sudah. Yang kelima, subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Jadi kita boleh kita buat sekali-sekala hak ni, sekali yang ni. Yang pentingnya jangan lupa baca, tengok keadaan. Kalau keadaan kita tidak terdesak, tak perlu pada nak cepat, maka kekalkanlah bacaan kita yang pertama tadi. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat dah. Lepas malam ni sampai ke bila? Sampai ke bila? Sampai ke mati. Inilah bacaan kita setiap kali lepas salat. Mula-mula start kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau nak cepat terus dia baca Allah, sambung lalu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Terus baca pada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh? Boleh ke tak boleh? Bolehlah kalau nak kak. Kalau rasa banyak dah pahala, tak payah. Itu sajalah yang boleh kita beri, yang boleh kita kempen kepada muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah taala. Jadi kita akan sambung bacaan kita selepas salat pada bacaan yang ke-70 nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.